Tafsir fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati ruh-ruh beliau. Tafsiran ayat 135 hingga 140 surah Al-Baqarah. Berdasarkan kenyataan sejarah yang tegas mengenai kisah perjanjian Allah dengan Ibrahim AS, kisah Baitullah yang menjadi kiblat umat muslimin, juga mengenai warisan dan hakikat agama, Al-Quran mempersoalkan dakwaan-dakwaan kaum ahli kitab yang membentangkan segala hujah dan alasan-alasan mereka, tetapi semuanya kelihatan lemah dan pudar belaka. Di samping memperlihatkan kedegilan dan dakwaan tanpa dalil dan bukti, sedangkan akidah Islam benar-benar memperlihatkan dirinya sebagai satu akidah yang tabi'i, lengkap dan syumur, hanya orang-orang yang degil saja yang menyeleweng darinya. Dan mereka berkata, hendaklah kamu anuti agama Yahudi atau Nasrani agar kamu mendapat hidayah. Jawablah, kita sepatutnya mengikut agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah dari golongan musyrikin. Ayat 135. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada wahyu diturunkan kepada kami dan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, juga kepada wahyu yang dikurniakan kepada Musa, Isa, dan wahyu yang dikurniakan kepada para anbiya dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka, dan kami sekalian kaum muslimin yang menyerah diri pada Allah. Ayat 136. Dan andainya mereka beriman sama dengan apa yang telah diimani kamu, maka bererti mereka telah mendapat hidayah, dan andainya mereka berpaling, maka bererti mereka sentiasa berada di dalam pertentangan, dan Allah akan melindungi engkau dari kejahatan mereka, dan dia yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat 137. Kami berpegang dengan agama yang diwarnakan oleh Allah, dan tidak ada yang lebih elok dari agama yang diwarnakan oleh Allah, dan kami sekalian beribadat kepadanya. Ayat 138. Katakanlah, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, sedangkan dia itu Tuhan kami dan Tuhan kamu? Kami memperolehi balasan dari amalan-amalan kami, dan kamu memperolehi balasan dari amalan-amalan kamu, dan kami hanya menumpukan ketaatan kami kepada Allah sahaja. Ayat 139. Atau apakah kamu mahu mengatakan bahawa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah semuanya menganut agama Yahudi atau Nasara? Katakanlah, siapakah yang lebih mengetahui, kamu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan keterangan dari Allah yang tersimpan di sisinya? Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu lakukan. Ayat 140. Yang ini kaum Yahudi berkata, hendaklah kamu anuti agama Yahudi supaya kamu mendapat hidayah. Dan kaum Nasara juga berkata, hendaklah kamu anuti agama Nasara supaya kamu mendapat hidayah. Allah satukan perkataan dua kaum ini untuk mengarah Rasulullah SAW supaya menghadapi seluruh mereka dengan satu jawapan sahaja. Jawablah, malah kita sepatutnya mengikut agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah dari golongan musyrikin. Ayat 135. Yang ini jawablah, sebenarnya kita, iaitu kami dan kamu, sepatutnya pulang kepada agama Ibrahim, moyang kami juga moyang kamu.
iaitu agama yang menjadi pokok pangkal agama Islam, dan Ibrahimlah yang telah berjanji dengan Allah untuk mematuhinya, dan beliau bukanlah dari golongan yang menganut kepercayaan syirik, sedangkan kamulah menganut kepercayaan syirik. Kemudian Al-Quran menyeru umat muslimin supaya mengisytiharkan kesatuan agama yang agung dari sejak Ibrahim, bapa Anbiya, hingga kepada Isa, putera Maryam, dan akhirnya kepada agama Islam yang terakhir, dan menyeru semua ahli kitab supaya beriman dengan agama yang satu dan sama ini. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada wahyu yang diturunkan kepada kami dan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, juga kepada wahyu yang dikurniakan kepada Musa, Isa, dan wahyu yang dikurniakan kepada para anbiya dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka, dan kami sekalian kaum muslimin yang menyerah diri kepada Allah. Ayat 136. Kesatuan agama Allah, itulah kesatuan agung di antara semua agama Allah dan semua rasul, dan itulah dasar kefahaman dan pemikiran Islam. Kesatuan inilah yang menjadikan umat muslimin satu umat pewaris yang mewarisi agama Allah di muka bumi ini, iaitu agama yang bersambung dengan asal-usul yang amat tua, yang mengikuti jalan hidayah dan nur. Seterusnya, kesatuan inilah yang menjadikan sistem hidup Islam satu sistem sejagat yang membolehkan seluruh manusia hidup di bawah naungannya tanpa fanatik dan tanpa penindasan. Ia menjadikan masyarakat Islam satu masyarakat yang terbuka kepada semua manusia, di mana mereka dapat hidup dalam suasana mesra dan damai. Oleh sebab itu, ayat yang berikut menjelaskan satu hakikat yang agung. Di atas hakikat inilah ditegakkan orang-orang yang beriman kepada akidah ini, iaitu hakikat bahawa akidah ini ialah hidayah. Setiap yang mengikuti akidah ini bererti mendapat hidayah. Dan sesiapa yang enggan menerimanya, maka dia tidak akan dapat berdiri di atas satu tapak pegangan yang kukuh, dan ia akan terus berada dalam keadaan pertentangan dengan berbagai-bagai golongan dan puak yang tidak mempunyai titik pertemuan di atas sesuatu pegangan yang tetap. Dan andainya mereka beriman sama dengan apa yang telah diimani kamu, maka bererti mereka telah mendapat hidayah. Dan andainya mereka berpaling, maka bererti mereka sentiasa berada di dalam pertentangan. Kenyataan dan keterangan ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mencurahkan ke dalam hati orang yang beriman rasa bangga dengan agama pegangan mereka, kerana mereka lah saja golongan yang mendapat hidayah. Dan sesiapa yang tidak beriman seperti keimanan mereka, maka bererti dia menentang agama yang benar dan berseteru dengan hidayah. Sedangkan para mukminin tidak menanggung dosa terhadap tangan orang-orang yang tidak menerima hidayah dan tidak beriman. Mereka tidak menanggung apa-apa kesalahan dari angkara tipu daya mereka yang licin, dan seterusnya mereka tidak menanggung apa-apa kesalahan dari bangkangan dan bantahan mereka. Allah akan melindungi orang yang beriman dari kejahatan mereka, dan cukuplah Allah sendiri menjadi pelindung mereka. Dan Allah akan melindungi engkau dari kejahatan mereka, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 137. Kewajipan orang yang beriman ialah berdiri teguh dan jujur di atas agamanya, dan berbangga dengan agama yang benar yang diambil secara langsung dari Allah. Juga berbangga dengan gelaran Muslim yang disalutkan Allah ke atas hamba-hamba kesayangannya yang beriman, hingga mereka terkenal dengan gelaran ini di muka bumi ini. Kami berpegang dengan agama yang diwarnakan Allah
dan tidak ada yang lebih elok dari agama yang diwarnakan Allah dan kami sekalian beribadat padanya. Ayat 138. Itulah agama yang diwarnakan Allah yang dikehendakinya sebagai agama terakhir umat manusia agar dapat ditegakkan di atasnya kesatuan umat manusia yang luas, di mana tiada ruang bagi sikap fanatik dan meluahkan hasad dengki dan tiada ruang perbezaan bangsa-bangsa dan warna-warna kulit. Di sini marilah kita berhenti memerhati salah satu dari ciri-ciri pengungkapan Al-Quran yang mengandungi maksud yang mendalam, iaitu bahagian ayat-ayat ini. Sabratullah wa man ahsanu minallah adalah dari kenyataan Allah yang menjelaskan hakikat yang sebenar, dan baki akhir surah ini adalah dari kenyataan orang-orang yang beriman. Ia disambung terus dengan kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dicerai, dan semua kenyataan ini merupakan ayat Al-Quran belaka yang diturunkan Allah. Tapi bahagian awalnya menceritakan kenyataan Allah dan bahagian akhirnya menceritakan kenyataan orang-orang yang beriman. Ini adalah satu penghormatan yang amat besar, kerana kenyataan orang-orang yang beriman itu disambung terus dengan kenyataan Allah dalam serangkai ayat sahaja. Ini berdasarkan kepada hubungan yang amat rapat di antara para mukminin dengan Allah, juga berdasarkan kepada kejujuran iman yang menghubungkan di antara mereka dengan Allah. Contoh-contoh yang seperti ini banyak terdapat di dalam Al-Quran dan ia mengandungi maksud yang amat besar. Kemudian hujah yang kuat terus dikemukakan sehingga kepada penghabisannya yang tegas. Katakanlah, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, sedangkan Dia itu Tuhan kami dan Tuhan kamu? Kami memperolehi balasan dari amalan-amalan kami, dan kamu memperolehi balasan dari amalan-amalan kamu, dan kami hanya menumpukan ketaatan kami kepada Allah sahaja. Ayat 139. Tiada ruang untuk mempertikaikan keesaan Allah dan rububiyahnya. Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Kami dihisap terhadap amalan-amalan kami, dan kamu menanggung dosa-dosa amalan kamu. Dan kami menumpukan ketaatan kepada Allah sahaja, dan kami tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kami tidak meletakkan harapan pada yang lain dari Allah. Inilah kenyataan yang menjelaskan pendirian dan iktikad kaum muslimin, dan kenyataan ini tidak boleh dipertikaikan lagi. Kerana itu, ayat yang berikut berpindah pada ruang yang lain, dan kenyataannya perdebatan ini juga jelas tidak boleh dipertikaikan. Atau apakah kamu mahu mengatakan bahawa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah semuanya penganut agama Yahudi atau Nasara? Mereka adalah lebih dahulu dari Musa dan lebih dahulu dari agama Yahudi dan agama Nasara. Dan Allah sendiri menerangkan hakikat agama mereka iaitu agama Islam, sebagaimana telah diterangkan sebelum ini. Katakanlah, siapa yang lebih mengetahui kamu atau Allah? Itulah pertanyaan yang tidak memerlukan jawapan. Ia mengandungi kecaman yang membuat lidah tidak dapat memberi jawapan. Kamu sememangnya mengetahui bahawa mereka wujud sebelum wujudnya agama Yahudi dan agama Nasara, dan mereka berpegang dengan agama Hanafiyah, iaitu Tauhid yang pertama yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kamu juga menyimpan keterangan Allah di dalam kitab-kitab kamu bahawa di akhir zaman kelak akan berbangkit seorang Nabi yang membawa agama Hanafiyah, iaitu agama Ibrahim. Tetapi kamu telah menyembunyikan keterangannya. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan keterangan dari Allah yang tersimpan di sisinya?
ayat 140. Allah mengetahui bahawa kamu telah menyembunyikan keterangan yang telah diamanahkan kepada kamu itu, dan mengetahui bagaimana kamu mempertikaikan keterangan ini dengan tujuan untuk menyembunyikan dan mengelirukan. Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu lakukan. Ayat 140. Tafsiran ayat 141. Apabila penerangan ayat-ayat itu sampai kepada kemuncak hujah yang tidak dapat dijawab, dan kepada titik penyelesaian masalah, dan kepada tahap menjelaskan perbezaan yang menyeluruh dari segenap sudut di antara pegangan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya dengan kaum Yahudi yang sezaman dengan Rasulullah SAW, maka Al-Quran kembali mengulangi ayat pemutus yang dijadikan penamat kata sebelum ini, iaitu ketika ia memperkatakan tentang Ibrahim dan zuriat-zuriatnya yang muslimin. Itulah satu umat yang telah berlalu. Mereka memperolehi apa yang mereka usahakan, dan kamu memperolehi apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan mereka. Ayat 141. Ayat ini mengandungi kata pemutus, pengakhir perdebatan, dan kalimat terakhir terhadap dakwaan mereka yang panjang lebar itu. Maka tamatlah juzuk yang pertama, surah Al-Baqarah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.